Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Baik, untuk siri untuk episod untuk episod pembedahan kita pada kali ini, aku nak bawa kepada penonton semua satu isu yang sedikit kritikal, iaitu kaedah al-tarq yahtadi al-tahrim di sisi golongan mudayyiqun. Okey, kita nak menyambung kembali siri pembedahan bagaimana berinteraksi dengan bid'ah. Okey, yang pertama sekali kita kena faham dahulu, okey, bagi ulama salafiyah ataupun golongan yang selalu dikaitkan dengan mudayyiqun ini, prinsip hukum yang digunakan ialah al-aslu fil al-adat al-ibahah. Hukum asal dalam perkara adat adalah harus, dan al-aslu fi al-ibadah al-tawqif. Hukum asal dalam ibadah ialah mengikut apa yang ditetapkan. Okey, so ini pentinglah untuk kita faham. Sebelum kita nak kata tu pok-pok tu depa nak pi Mekah esok depa pakai naik unta. Mereka tu mana boleh pakai mikrofon harap faham dahulu bagaimana gaya ataupun gaya pemahaman golongan mudayyiqun. Ini adalah teras yang penting sebelum kita nak judge golongan mudayyiqun. Hukum asal dalam perkara adat adalah harus. Hukum asal dalam perkara adat adalah harus. Hukum asal dalam perkara adat adalah harus. Okey. Jadi jangan kita senang-senang nak label orang tak tentu halal lah, ataupun kita senang-senang nak letakkan perkara yang depa tak kata kat mulut depa. Depa yang kata-kata golongan mudayyiqun lah. Okey, baik. Itu yang kita kena faham dahulu. Jadi penulis dia bawa lah pendefinisian al-tarq dalam kalangan ulama salaf yang famous. Banyak jugalah yang dia bawa kat sini, tapi aku tak mau baca satu-satu kerana aku nak bergerak terus kepada kritikan golongan muwassi'un terhadap kaedah al-tarq. Okey, tapi sebelum tu, yang penting sebelum kita nak bergerak ke kritikan tersebut, kita nak kena faham dahulu apa itu al-tarq. Okey. Al-tarq dia dipecahkan kepada tiga, iaitu Nabi meninggalkan sesuatu perbuatan kerana tiadanya faktor pendorong yang mengharuskannya, maka ia bukan sunnah. Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan dengan adanya faktor pendorong, tapi pada masa yang sama terdapat halangan, maka ia bukanlah sunnah. Akan tetapi jika halangan itu ada, lalu perbuatan yang ditinggalkan itu dilakukan baginda SAW, maka pelaksanaan perkara yang ditinggalkan itu dianggap masyru' ataupun dibolehkan dan tidak bertentangan dengan sunnah. Dan yang ketiga, Nabi meninggalkan sesuatu perbuatan dengan adanya faktor pendorong dan tidak ada halangan, tapi maka perbuatan al-tarq tu, iaitu perbuatan meninggalkan itu, dianggap sebagai sunnah. Okey, menurut penulis dia ada letak kat bawah dekat nota kaki tu kategori tak yang ketiga. Okey, kategori tak yang kata Nabi meninggalkan sesuatu perbuatan dengan adanya faktor pendorong dan tidak ada halangannya. Okey, yang ketiga inilah yang selalunya dijadikan hujah dalam menolak amalan bertahlil, membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat, sambutan Maulid Rasul dan sebagainya. Okay, aku tak mau pergi satu-satu ni kepada apa yang digariskan oleh penulis ni, nanti aku akan cerita pada episod yang lain. Tapi itu adalah apa yang difahami ataupun prinsip asas al-tarq tadi al-tahrim di sisi golongan mudayyiqun. Okey, bab pendefinisian tu nanti kita akan cerita pada episod yang lain lah. Okey, aku nak ke bahagian yang penting, iaitu kritikan golongan muwassi'un terhadap kaedah al-tarq tadi al-tahrim. Okey, apa yang dikritik oleh golongan muwassi'un terhadap kaedah al-tarq ini? Okey, yang pertama adalah al-tarq tidak dianggap sebagai dalil syarak yang muktabar. So itu poin penting. Okey, golongan muwassi'un merasakan konsep al-tarq tadi, iaitu konsep meninggalkan sesuatu yang Nabi dia boleh buat disebabkan ada dorongan, tapi dia tak buat.
okey, adalah tidak menjadi dalil syarak yang muktabar. Okey, dekat sini pada muka surat 72 ni, bagi penulis bagi golongan muwassi'un, hukum syarak yang berkaitan dengan mukallaf disebut sebagai hukum taklifi ni terbahagi kepada 5, iaitu wajib, haram, mandub, makruh dan juga mubah ataupun halal. So itu adalah 5 hukum taklifi yang perlu yang ada dalam ataupun hukum syarak yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Okey, apa yang menarik kat sini? Okey, kat sini apa yang menarik adalah pada pendefinisian haram tadi, okey, pada pendefinisian haram, apa yang dikenakan hukuman ke atas pelakunya dan diberikan ganjaran jika ditinggalkannya. Contohnya seperti riba, zina, arak dan derhaka kepada ibu bapa. Okey, apa yang menarik ni kat sini adalah, pada aku dekat sini sebenarnya bila golongan muwassi'un mengkritik, okey, golongan muwassi'un mengkritik kata al-tab tadi tidak termasuk dalam hukum syarak. Sebenarnya al-tab dah masuk dah sebenarnya. Dia dah masuk pada bab haram ni tadi. Al-tab dianggap, al-tab adalah apa yang dikenakan hukuman ke atas pelakunya. Okey, pelaku kepada apa yang Nabi tinggalkan dan diberikan ganjaran jika ditinggalkan. Jadi itu sebenarnya adalah pendefinisian al-tar itu sendiri. Jadi kalau nak kata al-tar tidak termasuk dalam hukum taklifi yang utama tadi ataupun hukum syarak yang 5 tadi yang boleh diberitahu tadi, aku kurang setuju. Okey, jadi kritikan golongan muwassi'un untuk bab ni aku ada jawapan yang sebenarnya jelas. Kalau golongan muwassi'un kata al-tab tidak boleh mendefinisikan ataupun tidak boleh diindikasikan sebagai hukum, aku tak setuju. Jelas kat sini, pendefinisian ini jelas menunjukkan bahawa al-tab, okey, al-tab telah termasuk dalam apa yang dikenakan hukuman ke atas pelakunya. Okey, pelakunya dia buat, bila Nabi tak buat, dia buat, dan diberikan ganjaran jika kita tinggalkan. Iaitu kita al-tab sekali, kita tinggalkan perbuatan tersebut, maka diberikan ganjaran kepada pelakunya. Okey, jadi pada aku ada percanggahan kat sini. Ada percanggahan pada kritikan golongan muwassi'un yang cuba untuk divert, okey, yang cuba untuk divert kefahaman, yang cuba untuk divert perkara-perkara baharu dalam agama kepada 5 hukum syarak tadi tanpa menyedari bahawa sebenarnya al-tab yang dikatakan tidak ada dalam hukum syarak itu sebenarnya dah ada pada hukum haram tadi. Okey, jadi itu adalah apa yang aku cuba nak bagi tahu. Itu adalah jawapan aku kepada kritikan golongan muwassi'un terhadap kaedah al-tab. Okey, dekat sini penulis juga dia ada bagi 6 situasi. Okey, 6 situasi yang menunjukkan Nabi SAW meninggalkan sesuatu itu tapi dia tidak semestinya haram. Okey, penulis ada masukkan bahawa semua perkara yang Nabi tinggalkan tidak menunjukkan benda tu semestinya haram, tapi dia menunjukkan pelbagai hukum. Okey, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor adat. Ini adalah hadis yang sahih, hadis yang famous, hadis yang makan dog tu, dog. Jadi Nabi dia tinggalkan atas faktor adab, sebab kalau ikutkan pada jawapan Nabi jawapan Nabi ketika diulurkan dog tu adalah dia tidak terdapat di negeri dog tu dia tidak terdapat di negeri kaumnya, itu negeri Mekah lah. Jadi Nabi tinggalkanlah dog tu atas faktor adab, atas faktor adat.
Yang kedua, bagi Nabi SAW meninggalkan sesuatu perkara tu disebabkan Nabi SAW terlupa. Sebab penulis ada bawa kan lah situasi yang Nabi tertinggal perbuatan dalam solat tu. Okey, lepas tu yang ketiga, Nabi tinggalkan sesuatu tu sebab Nabi tak mau perkara tu dia jadi wajib. So itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi tinggalkan sebab dia termasuk dalam keumuman ayat Al-Quran. Dan Nabi tinggalkan sesuatu tu kerana khawatir dia akan mengubah hati sahabat ataupun sebahagian daripada mereka. So itu adalah situasi yang digariskan oleh penulis untuk menunjukkan bahawa Nabi bila dia meninggalkan sesuatu ni, dia membawa kepada kepelbagaian hukum dan tidak semestinya haram. So itu apa yang penulis bagi tahu. Jawapan aku bukan nak menjawab bagi golongan mudayikun, tapi jawapan aku adalah dalam banyak-banyak perkara yang dibuat oleh golongan, contohnya kita buat sambutan Maulidur Rasul lah. Okey, aku nak tahu satu perkara yang mungkin penulis ataupun geng-geng yang menggelarkan diri mereka ahli sunnah wal jamaah, aswaja, yang menggelarkan diri, yang meletakkan diri mereka dalam golongan muwassikun ni, yang membolehkan bid'ah sayyidah dan sebagainya ni. Aku ada satu soalan. Nabi tinggalkan perbuatan Maulidur Rasul tu, ataupun Nabi tak buat sambutan Maulidur Rasul tu, ataupun sahabat ataupun khulafa' Rasyidin tak buat tu, dia termasuk dalam bab yang mana? Dia termasuk dalam Nabi tinggalkan tu sebab apa? Nabi tinggalkan sebab adat ke? Kedua, Nabi tinggal sebab dia terlupa ke? Ataupun Nabi tak buat sebab takut dia jadi wajib ke? Jadi aku nak tahu. Itu tidak dijawab oleh, itu tidak dibagi tahu oleh penulis untuk mengaitkan dengan situasi ini. Okey? Kita nak faham perkara-perkara yang ditinggalkan tu, perkara-perkara yang kita duk buat sekarang ni. Contohnya kita buat macam aku bagi tahu contoh tadi tu lah, tawassul dengan pelik-pelik lah, yang tawassul yang haram lah, ataupun kita buat yasin pada malam Jumaat dan sebagainya tu, yang kita khususkan pada malam Jumaat tu. Kita nak tahu Nabi tak buat tu, dia jatuh dekat kategori yang mana? Yang dalam 6 yang penulis bagi ni, dia jatuh dekat mana? Itu penulis kena bagi tahu lah. Nabi tak buat sambutan Maulidur Rasul sebab apa? Dia terlupa ke? Dia takut jadi wajib ke? Dia takut dia akan mengubah hati para sahabat ke? So itu antara perkara yang penulis kena explain pada kita. Sebab penulis bawa situasi ni, sebab dia kata Al-Tab dia tak boleh nak jadi hukum haram. Dia tak boleh nak jadi hukum haram. Dan Nabi dia tinggalkan tu, dia tak semestinya haram. Tu apa yang penulis cuba nak bagi tahu. Jadi penulis ataupun golongan-golongan yang muwassikun yang membolehkan sambutan Maulidur Rasul ataupun sambutan bacaan Yasin malam Jumaat dan sebagainya ni, kena jawab. Nabi tinggalkan sebab nak duduk dekat mana? Nabi tinggalkan sebab dia masuk dalam yang ke-6 ni, dia masuk dekat part mana? So itu antara perkara yang perlu dijelaskan lebih supaya kita semua faham. Nabi tak buat sambutan Maulidur Rasul sebab apa. Baru kita boleh nak kaitkan ataupun kita nak masukkan dalam kita punya amalan harian. Baik, aku rasa itu saja untuk episod kali ini. Berkenaan dengan apa yang aku buat tadi adalah berkenaan dengan pemahaman ataupun prinsip Al-Tark. Itu yang pertama. Yang kedua, kritikan golongan muwassikun terhadap Al-Tark, dan aku telah jawab kritikan itu sedikit berdasarkan kefahaman aku yang berdasarkan ilmu aku yang sangat sedikit lah. Aku cuba jawab sedikit. Mungkin kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang aku jawab tadi, boleh sampaikan di ruangan komen. Sekian, terima kasih.